Wow, Ana, pejam celik. Kita ni dah nak habis dah program agroeksplorasi ni. Dah satu Malaysia kita jelajah, betul tak? Betul lah, Nas. Kalau kita duduk dalam kereta, memandu lama sangat, boleh kena keracunan tau. Keracunan? Keracunan apa? Bukan keracunan makanan, tapi keracunan pos iron. Ni apa pos ion ni? Keracunan pos iron ni boleh kena penyakit rheumatism, arthritis, pening kepala, sakit jantung, alahan. Macam mana kita nak menjalankan tu? Tak payah risaulah, Nas. Setiap masalah kan pasti ada penyelesaiannya. Sebab Ana nak bawa Nas pergi satu tempat ni kan, dalam log cabin tau. Dan log-log ni semua beraroma terapi. Dan sekeliling kawasan tu ditanam pokok-pokok herba dan juga pokok eucalyptus. Oh, eucalyptus ni mana lagi kalau bukan Australia. Jadi apa kata kita ke KLIA sekarang juga? Kita pergi Australia sekarang juga. Ha? Nak buat apa? Kan pokok eucalyptus semua dekat Australia. Tak payah. Kat Malaysia pun ada lah, Nas. Di Australia, okey? Tak ada. Malaysia pun dah canggih. Ada kat Muar Johor. Muar Johor? Weh, Apa lagi? Betul apa kata kita ke Muar sekarang juga? Jom. Push, ada berani? Ada. Let's go. salam sejahtera penonton semua. Sekali lagi anda bersama Nas dan Ana dalam Agro Eksplorasi, sebuah rancangan yang dibawa untuk mendedahkan kepada penonton semua tentang pertanian sebagai perniagaan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dan ekonomi negara. Kali ini kami akan membongkar tentang perusahaan herba di Malaysia dan kepentingan khasiatnya kepada kesihatan dan cara hidup masyarakat. Oh, tanah yang subur ini, pusaka milik kita, anugerah Maha Kuasa tersimpan. Sebelum sampai ke ladang herba Nasuha, kami melalui Bandar Muar yang terletak di barat laut negeri Johor. Muar yang bersempadan dengan negeri Melaka juga pada satu ketika dahulu dikenali sebagai Bandar Maharani. Muar juga terkenal dengan masakannya enak seperti otak-otak, dodol Maharani dan mi bandung. Kita nak menyelongkar, kita mendalami industri herba di Malaysia dan kebaikannya kepada masyarakat, dan kita akan berhenti di ladang herba Nasuha. Betul tu. Hai. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menyambut kita. Selamat datang ke ladang Pemparatuan Herbal. Lihatlah di sekeliling, sawah juga ladangmu, usah dibiarkan layu. Ayo maju. Sebenarnya dalam ladang Sulawesi Budota ini berbagai-bagai jenis pokok herbal 400 dan juga wild plant yang punya medicine value lebih kurang 6,000 spesies. 6,000 spesies. So daripada 6,000 ni we identify pokok-pokok yang sesuai dijadikan bahan-bahan untuk diuji kaji dan telah pun menghasilkan produk herbal tea dan juga soap herbal, juga massage oil. Lepas tu ni kita buat ke arah untuk menunjukkan satu produk kosmetik dan telah pun mengeluarkan sabun natural beauty dan juga scrub herbal. Jadi pekerja kita selama 280 orang pekerja daripada ladang sampai ke kilang kita ni. Apapun mereka ni, oleh sebab industri baru, kita kena dedahkan research kita secara ilmiah. Jadi itu kita buat sesungguhnya lah. Mudah-mudahan produk kita boleh diterima oleh masyarakat dunia. Saya sentiasa mahukan pentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan golongan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki. Malaysia telah dikenali pasti sebagai salah satu pusat kepelbagaian genetik terbesar di dunia, terutama bagi tumbuhan hutan tropika. Dianggapkan sebanyak 7,000 spesies tumbuhan peringkat tinggi terdapat di dalam hutan tropika Malaysia dan 1,000 spesies dilaporkan mempunyai nilai perubatan. Industri ini amat berpotensi untuk dibangunkan dan dikomersialkan bagi penghasilan produk kesihatan, nutraceutical dan kosmetik.
Malaysia juga berpotensi mengeluarkan produk tumbuhan ubatan halal untuk pasaran luar negara. Sebelum saya sampai ke ladang ni, saya ingat herba ni macam tanaman di tepi-tepi rumah saja. Biasanya tumbuh-tumbuhan yang biasa kita dapat secara semula jadi, dan juga mungkin ada yang ditanam sendirilah. Tapi bila saya datang ke ladang Nasuha ni, saya rasa macam satu kejutan pada saya. Herba ni sebenarnya pada pokok yang dikenal pasti mempunyai khasiat. Dikenal pasti ya. Dikenal pasti. Ya, jadi kalaulah mereka memahami, jadi dia boleh makan as much as they like. Ini yang kita kena ketengahkan. Kalau tidak, kita tak tahu apa yang kita makan. Contoh nasi yang kita makan ni, dia panggil low gross meat index. Jadi bermakna konten karbohidrat dia rendah. Tadi cakap kan, ladang Nasuha ni sekarang ni diiktiraf sebagai ladang yang terbesar, ladang herba yang terbesar di Asia kan. Nak tengoklah juga besar mana. Saya nak pergi, orang kata, tengok apa yang ada di ladang. Okey. Kawasan tadahan air untuk kegunaan kami yang meliputi 50 ekar keluasan ni sampai ke sana. Okey, cukup untuk 50 ekar. Cukup ya. Dan ini air ini tadi selepas ditadah, kami akan rawatnya kami salurkan ke water treatment kami sendiri. Air yang ditadah tu kita salurkan ke sini untuk ditapis pula. Oh, ditapis. Lepas ditapis, kita akan rawat dan kemudiannya setelah melepasi hujan daripada makmal, barulah disalurkan untuk kegunaan log cabin, restoran, untuk penanaman dan sebagainya. Jadi piawaian untuk menjaga kualiti air itu pun masih ada lah. 7 peringkat penapisan di sini. Pokok eucalyptus ni ataupun nama saintifiknya Eucalyptus sitodera, berasal daripada Tasmania, Australia. Kegunaan yang utamanya adalah untuk insect repellent. Semalam kami berpeluang untuk bermalam di sini. Dan log cabin ini dibina di sekitar kawasan bukit di mana ia dikelilingi oleh tumbuhan herba dan juga rempah. Pada waktu malam kan, kawasan di sini sungguh segar dan nyaman kerana udaranya datang daripada gunung dan juga dikelilingi oleh pokok-pokok eucalyptus yang mengeluarkan aroma yang sungguh segar. Pokok eucalyptus yang ditanam di sini berasal daripada Australia dan didapati boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit seperti alahan yang teruk, insomnia, migraine, sakit jantung dan penyakit post-iron poisoning ataupun keracunan post-iron yang boleh berlaku ke atas tubuh badan kita. Wah, banyak juga pokok yang sedemikian rupa ni. Apa nama dia ni? Itulah pokok baru lah. Nas, sekarang kita dah sampai kat kawasan ini dipanggil pokok scapium atau nama saintifiknya Scapium macropodium. Okey, Bahasa nama- Melayunya pokok kembang sebangkuk. Dia ni boleh menurunkan suhu badan yang pertamanya. Kedua, dia baik untuk mereka yang menghidap asma. Yang batuk berpanjangan, yang sesama berpanjangan pun boleh diubati dengan scapium. Terbukti. Sekarang ni kita berada di kawasan tanaman cengkeh. Di sebelah sini cengkeh dan kita ada juga tanam melati kat sini. Ya ke cengkeh? Tak nampak pun biji dia. Ini merupakan pokok cengkeh. Belum sampai musim lagi ni. Cengkeh kat sini merupakan salah satu ramuan asas ataupun ramuan utama kepada kita punya rempah ratus. 5 jenis herba yang dikenal pasti berpotensi tinggi untuk dibangunkan di negara ini ialah misai kucing, dukung anak, kacip Fatimah, tongkat ahli dan hempedu bumi. Kebanyakan daripada pokok-pokok herba di ladang ini boleh menyembuhkan penyakit, contohnya kanser, hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Bagi mereka yang menggemari kesihatan, inilah tempatnya, bilik spa dan sauna ladang herba Nasuha. Reka bentuknya memang unik, mempunyai ciri-ciri Korea, Jepun, Mesir, Finland dan juga China. Dan cara ia dibina pun begitu unik. Ia dibina dengan saluran-saluran yang mengeluarkan pelbagai jenis herba untuk menguatkan tenaga dan melangsingkan badan. Betul tak Ana? Ana? Keistimewaan mandian herba di sini ialah air yang digunakan berasal daripada sumber mata air dan dicampurkan dengan daun-daun herba yang terpilih dan mengandungi khasiat yang cukup baik untuk tubuh badan kita.
Bahan urutan juga menggunakan minyak yang dihasilkan daripada herba-herba yang terpilih dan berkualiti. Sekarang saya nak manjakan diri saya. Syarikat ini menghasilkan 108 jenis produk yang dihasilkan daripada herba di bawah jenama City Herb Spices Nasuha. Bukan itu saja, syarikat ini juga menghasilkan pelbagai jenis rempah ratus yang sesuai untuk masakan dan ia di bawah jenama Mak Siti yang cukup popular di Malaysia. Anda bersama dengan Encik Hafiz lah Okey. Boleh ikut saya untuk ke production. Okey, sila. Okey Nas, sekarang kita berada di mesin mixer untuk menghasilkan sabun. Oh, sabun di sini. Produk kami terdapat dua jenis sabun, sabun beauty dan juga untuk scrub, soap. Oh, exfoliating orang kata Betul. membuang sel-sel mati untuk merawat dan memutihkan ragi kulit. Tak sangka pula ini macam buat simen Ini apa ni semua ni? Inilah minyak pati Minyak yang pati, dihasilkan sendiri di ladang Nasuha ni. Di sini setakat ni ada lebih daripada 10 jenis minyak pati yang dihasilkan lah. 10 jenis Dan yang penting, kesemua bahan mentah ni kita perolehi dari ladang kita sendiri. Dan kita proses di kilang minyak pati dan hasilnya kita akan beri minyak pati yang tulen lah. Di sini untuk di packaging kan, untuk dibungkuskan dalam kotak yang comel ni. Oh, ini comel ni. Satu kotak ada dua. Satu kotak ada dua. Beli satu dapat satu percuma atau memang satu you? Satu untuk you punya partner. Oh. Dia nampak apa yang terpampang kat skrin tadi ya? Ya betul. Kita dah tengok pemprosesan penghasilan sabun beauty soap dan juga scrub soap. Sekarang saya nak tunjukkan sebenarnya apa ramuan dia sebenarnya. Oh, inilah dia ramuan-ramuan yang Untuk terkandung dalam sabun tu Kita ada soap noodle untuk menjadikan sabun. Tapi soap noodle ni kami pakai vegetable fat. Vegetable, sayur-sayuran, Sayur-sayuran. Lemak daripada sayur-sayuran. Ni dikira pati sabun disebut Betul. Oh, lepas tu dicampur dengan bahan-bahan Dicampur dengan ni seperti ini, tanah yang telah dirawat, yang tak ada bakteria lagi, ada kandungan tanah. Ini daripada sebatian kenanga dan itu adalah sebatian kunyit. Kunyit. Jadi semuanya dicampur sekali ke dia ada produk lain? Dicampur sekali. Dan ditambah pula dengan pati minyak seperti minyak tea tree, minyak patchouli, minyak serai wangi. Serai wangi ada. Masing-masing ada khasiatnya sendiri dan untuk menambahkan lagi aroma. Dah siap packing lah. Dah siap dibunjutkan. Tapi untuk finish product betul-betul belum lagi. Tapi half lah. Oh, ini packaging dia. Ni apa Kak? Tengah buat apa? Oh, soto. Packaging bekas set. saja, packaging saja. Ya. Kalau antara rempah-rempah yang dijual di sini kan, mungkin orang kata best seller ataupun yang rempah yang paling popular di kalangan masyarakat. Apa? Keluaran Mak Siti ni? Keluaran Mak Siti kita soto bunjuk kita ada 4 jenis. Semua tu insya-Allah boleh dalam magnet dan kita soto rendang, kemudian ikan sup. Itu boleh ikan sup. Sebab kita ada 60 jenis barang. So yang saya mention tu adalah jenis yang fast selling lah. Dengan itu selesai sudah lawatan sambil belajar kita. Okey, Kita terima kasih. ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jumpa lagi. Semua bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan rempah ratus di sini, semuanya segar-segar belaka. Datangnya dari ladang herba Nasuha sendiri, maklumlah mempunyai pengiktirafan organik. Dan produk-produk di sini diadun menggunakan beberapa jenis herba dan kita campurkan segalanya berdasarkan kandungan nutriennya. Dan kalau kita cerita tentang mutu ya, perawalan mutu memang tinggi di sini di setiap peringkat penghasilan atau pemprosesan rempah ratus untuk menghasilkan produk.
yang antarabangsa. Dan rempah-rempah di sini diadun mengikut kandungan nutriennya. Pemandangan indah di sini adalah di antara 7 tasik semula jadi yang terdapat di tanah yang seluas 3,200 ekar ini. Tapi walaupun suasananya permai, jangan terpengaruh kerana berbagai aktiviti lasak terdapat di sini. Betapa lasak? Nak tahu? Ada berani? Go! Yo, kejap. Keselamatan. Rempah-rempah ratus dan herba-herba di sini dijadikan asas untuk menyediakan aktiviti-aktiviti riadah dan lasak seperti ini untuk seisi keluarga. Tapi jangan risau, di ladang herba Nasuha ini keselamatan diutamakan. Okey, mari. Kita dah lama dalam perniagaan, lebih 38 tahun. Kita ada ilmu perniagaan, dalam penanaman herbal, lepas tu pemprosesan herbal, lepas tu kita ada buat tempat riadah. Bila tu kita dah unjukkan tak chalet, lepas tu dari chalet pula nak melaut ladang, kita ada buat infra untuk ladang, lepas tu bila ladang pula nak naik kuda pula, ada pula kuda. Bila herbal pula, bukan herbal je, ada ikan pula, ikan base pada herbal. So maker-maker ni yang datang ni sampai tengah kita dah lapar. Bila dah lapar dia nak makan restoran. Bila nak makan kita buat restoran. Kita menjurus kepada pelbagai-bagai jenis perniagaan. Jadi perniagaan ni mesti menguntungkan. Market kita online. Klien kita kebanyakan daripada luar negara yang memahami tentang herbal. Produk yang kita keluarkan ni adalah 100% daripada ladang kita sendiri. Kita mempunyai makmal yang agak komplit. Kita ada rujukan tentang herbal ni. Reference on herbal research ni, I think siapa nak ambil PhD dalam herbal medicine terpaksa cukup dah. Buku-buku untuk baris dah cukup dah. Dan saya tengah team up dengan local university dan juga overseas universiti di luar negara termasuk India, China dan di Amerika, dan dia berminat untuk datang sini, datang bagi dan participation untuk membuatkan satu fakulti herbal medicine di sini. Wah, bergeliga juga ya. Nampaknya bukan saja Tuan Haji Nasuha mengerjakan ladang herba yang paling besar di Asia, tapi dia juga menyediakan tempat-tempat penginapan seperti ini untuk rombongan-rombongan di dalam dan juga di luar negara untuk datang, mengunjung dan menginap di sini untuk melihat keindahan alam sekitar dan dikelilingi oleh tanaman-tanaman herba dari seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia di www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Kini kita sampai ke segmen kuis. Hadiah utama yang menanti pemenang, sebuah TV plasma berskrin rata 42 inci jenama Panasonic, sebuah iPad dan telefon bimbit Nokia X6 tajaan Agrobank dan Pharma. Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan paling pantas sampai kepada kami selepas rancangan ini. Namakan ladang tanaman herba terbesar di Asia. Apakah nama tanaman yang berasal dari Tasmania, Australia yang turut ditanam di ladang ini? Apakah nama tempat penginapan yang dapat mengeluarkan aromaterapi kepada penginap-penginap di ladang ini? Untuk menyertai, type MOA jarak quiz. Jarak diikuti dengan jawapan anda. SMS ke 15888. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Oh tanah yang subur ini, pusaka milik kita, anugerah Maha Kuasa, tersimpan sejuta rahsia. Berbudi pada bumi,
Hijau padi menguning, bumimu tak pernah mungkiri, hasilnya akan diberkati. Titis keringat yang mengalir seumpama baja, sumber kesuburan